Hai korang. Assalamualaikum. Hai korang. Video kali ni aku nak kongsi dengan korang pengalaman seram aku masa aku jalani latihan PLKN tahun 2009. Okey. Aku dapat panggilan PLKN. Sebelum tu cantik tak muka aku? Gelitanya. Okey. Aku dapat panggilan PLKN, panggilan kedua siri 6 kot rasa aku. Masa tu tahun 2009, dalam bulan 3 rasa aku dapat panggilan ke camp. Aku tak tahu sama ada kalau aku cakap sebut nama camp ni aku kena saman ke, sebab tu pun aktiviti tu pun dah tak ada, PLKN tu pun dah tak ada program lagi kan. Tapi aku tak nak sebut lah. Okey, senang cerita tak payah sebut. Camp ni dekat dengan Gunung Ledang tau. Kiranya kawasan atas tu macam ada empangan ke tasik, aku tak berapa pasti sama ada tu empangan atau tasik. Tapi kat kawasan tu kita orang buat latihan, kita orang berkayak kat bahagian atas. Camp PLKN aku ni lah terletak kat bahagian bawah. Okey. PLKN kita orang ni jauh tau, kiranya jauh daripada kawasan rumah-rumah orang ke apa. Yang aku pasti ada satu resort je kat situ. Aku tak ingat ada kawasan rumah orang kampung, jauh jugalah rasa aku nak pergi. Kita orang kena keluar daripada situ. Kita keluar daripada situ memang jauh jugalah. Okey. Nak jadikan cerita kat situ, satu hari tu aku ada 9 orang kawan tau. Aku tak berapa ingat nama. Ada yang nama-nama dia orang aku tak ingat. Tapi aku 3 orang daripada budak Melaka juga. Termasuk aku 4 orang. Okey. Yang seorang tu nama dia Faizah. Lepas tu seorang tu aku panggil baby rasa aku. Yang seorang ni aku tak ingat nama dia. Aku letaklah nama dia Ina. Ina lagi kan. Okey, aku letak nama dia Ina sebab aku tak ingat nama dia. Okey, satu malam ni kita orang ada malam kebudayaan tau. Malam kebudayaan ni semua orang berkumpul kat dewan makan. Kita orang ada dewan makan aku rasa. Dewan makan, kita orang berkumpul, semua kena berkumpul lepas isyak tau. Semua kena berkumpul kat situ. Lepas tu, kawan aku yang Ina ni, masa tu kita orang dah sampai, kiranya 9 orang dah sampai kat dewan makan. Bukan 9 orang tu je, semua orang dah sampai kat dewan makan tu, dah berkumpul. Kira masa tu nak dah berbaris nak mulakan aktiviti semua. Sekali kawan aku ni, kita nak cepat masa tu, nak kena cek baris rasa aku. Kita orang kena buat cek baris, kedatangan semua tu kan. Dah buat semua tu, masa tengah baris tu dia kata, Umi, aku gas sebab dia pendek di depan aku rasa aku. Ke aku depan ni? Dia kata, Umi, aku terpakai selipar sebelah lain lah. Dia kata, dia terpakai macam selipar ke kasut, dia terpakai sebelah lain tau, sandal itu. So dia kata, atau aku cakap lah, habis tu kenapa, habis tu macam mana ni, kau nak patah balik ke kan? Lepas tu dia kata, teman aku balik dia malu lah, aku takkan lah sampai habis majlis tu dia nak pakai selipar sebelah lain kan. So aku pun tak tahu kenapa aku pergi teman. Maksud aku bukan pergi teman apa, maksud aku kita orang pergi 2 orang je balik ke bilik balik. Kau bayangkan semua orang dah berkumpul kat dalam dewan makan. Kita punya camp PLKN tu dia memang seram lah. Nak cerita memang seram. Banyak kejadian yang menyeramkan kita pernah dengar dan aku sendiri pernah alami. Tapi aku tak tahu kenapa malam tu aku pergi temankan dia, kita orang 2 orang je di jalan balik ke dom. Okay. Aku company Delta. Dan dom kita orang tu pecah 2. Satu Delta 1, satu Delta 2. Aku Delta 1. Tapi still kalau kau kedudukan company Delta, dia punya dom dia hujung tau. Hujung sebelah dengan padang. Lepas tu kita orang kena lalu kawasan berjalan kaki tau. Memang kawasan berjalan kaki kan, takkanlah naik bas. Okay, kawasan kita orang kena lalu tu, kawasan tu kena rentas kiri kanan dia pokok besar. Aku tak tahu sama ada pokok balak ke apa, tapi pokok tu memang besar. Kalau waktu siang pun seram. Kawasan tu seram sebab dia redup, sebab memang seram lah kawasan tu. Okey, kita lalu kawasan tu, kena lalu kawasan tu. Tapi aku macam kesian kawan aku ni, dia pakai selipar sebelah lain. Walaupun kita ada 9 orang kawan, tapi macam yang 7 orang lagi tu dah start nak tahu cerita. So macam dia pun bersalah nak ajak yang lain. Kita orang ni pun macam konon-kononnya, tak apalah, kita pergi 2 orang je balik bilik kan.
tukar selipar, cepat-cepat kita patah balik ke Dewan Makan. Lepas tu aku ni pun dengan kawan aku Sina ni, pergilah, kita pun jalan lah, start jalan nak keluar, kita keluar dari Dewan Makan, kita tempuh bahagian belakang dulu tau. Kiranya dekat je dengan Dewan Makan, tapi kira kawasan tu pun dah start gelap. Macam start macam kan nak cakap kawasan tu jadi kawasan gelap lah. Lampu tu pun tak ada berapa banyak, tapi ada seekor kucing kat situ. Kucing, yelah seekor kucing kat situ. Dia dah macam pandang satu arah tau. Korang tahu tak, macam kucing yang dia dah badan dia dah melengkung, bulu dia dah kembang, macam dia tengah marah atau takut. Kucing kan selalu macam dikembangkan bulu dia semua, dikembangkan bulu dia pandang satu arah tau. Macam dia nak bergaduh dengan kucing. Masa tu mula kita ingatkan dia nak gaduh dengan kucing lain, tapi kita orang tak nampak kucing yang kedua. Okay, kita orang tak nampak kucing yang kedua. So macam masa tu aku gelak-gelak dengan kawan aku, weh tengok kucing tu, main lagi. Dia macam nak bergaduh tau. So aku segegah kucing tu. Okay, aku segegah. Lepas tu dia tak ada respon tau. Dia tak ada respon dengan apa yang aku buat kat dia. Macam tak ada macam kalis sekejap ke apa ke, dia memang pandang satu arah tu je. Lepas tu macam mula aku ingatkan macam sebab kita orang jauh, so dia tak takut kan. Sebab tu lah dia tak ada bagi respon. Lepas tu kita dah makin dekat dengan dia. Kita orang dah dekat gila dengan dia. Lepas tu macam, tapi tak macam nak cakap kan, dah dekat gila dengan dia, tapi tak ada dekat macam satu, kiranya 2 meter macam tu dengan dia. Kawan aku dengan aku ni dah siap hentak kaki macam segegah dia, macam macam tu kan. Tapi dia still macam dia tak pandang kita orang, dia pandang satu arah je. Aku rasa dia pandang kawasan yang kita nak jalan ni, jalan kaki ni, kat kawasan pokok-pokok besar tu. Aku tak pasti dia pandang bahagian atas ke bahagian bawah, aku tak pasti lah. Lepas tu aku dah tak sedar hati tau. Tapi aku dah pandang kawan aku pandang aku, tapi macam kesian lah kan. Takkan nak kasih dia pakai selipar sebelah lain. Kita orang pun pergi je lah. Macam masa tu kuatkan lagi hati dekat nak, tak apalah, tak jauh pun. Padahal jauh jugalah kan. Lepas tu dengan kawasan kiri kanan hutan, bukan hutan yang macam pokok-pokok besar kan. Tapi aku pun okey lah, tak apalah. Kita sama-sama senyap tau. Tak ada tegur tau. Aku pandang kawan aku pandang aku, tapi kita orang tak ada cakap pasal kucing tu. Tak ada. Kita orang jalan lagi. Masa tu kita orang dah jalan nak sebelah tu dah macam dah masuk pokok-pokok besar. So macam aku dah rasa tak sedar hati. Dia seram kan. Seram. Sebab kat pak kucing tu pun dah rasa seram tau. Sebab dia pandang arah kita nak jalan ni. Tapi kita tak nampak kucing ke apa kat situ. Dia tak nampak dah. Tapi dia pandang arah situ. Lepas tu aku dengan Ina ni pun dah jalan sampai kat dah sampai kat company Alpha, Charlie, Bravo semua kita. Kita semua rentas yang bahagian sana baru Charlie kot. Yang ni Alpha, Bravo kot. Aku pun tak ingat. Tapi dah rentas lah yang hidung lain tu. Dah nak sampai ke rumah aku tu, dia macam bahagian dinding sini. Bahagian sini, depan sini bilik air. Lepas tu kita nak rentas ke sini, nak pusing ke sini. Sekali sampai kat situ, aku perasan masa tu kat bahagian dinding tepi tu, mula bunyi kat atap bilik air tu macam bunyi ranting kena seret tau. Macam ranting kena seret. Okey lah, aku macam cakap mungkin angin semua kan, ranting jatuh semua. Sekali aku nampak kat bahagian dinding kita orang punya bilik, hidung kita memanjang tau. Macam berek askar macam tempat macam rumah askar yang dia memanjang. Lepas tu aku nampak bayang-bayang hitam tau kat tepi dinding tu, macam dia terbang. Mesti ikut kita orang tau. Macam bila benda tu terbang, lepas tu hilang. Macam aku nampak bayang-bayang dia. Tapi aku still lagi tak dekat kawan aku. Kau bayangkan kita orang je ni, semua orang kat Dewan Makan. Kalau aku menjerit ke tiba-tiba takut pula kawan aku kena histeria ke apa, tak satu hal lagi aku kat situ kan, tak tolong siapa kan. So macam beranikan diri juga. Aku pun tak nak takut dengan kawan aku. Okey, kita pun teruslah ke bilik. Sampai kat bilik, okey, nak cari selipar dia pula. Lampu masa tu aku rasa lampu tu kita tak buka tau. Gelap, memang gelap. Lepas tu aku rasa masa tu kita orang tak ada handphone aku rasa dia orang pegang tu, kita orang dapat handphone masa tu, aku tak ingat lah. Tapi kita orang buka lampu dom, aku rasa buka lampu dom satu, lampu dom aku rasa ke lampu handphone, aku dah lupa. Tapi masa tu macam bila buka lampu, kita orang ni ada kat dalam bilik, kat bilik kita orang ni ada bagi luar aku rasa ada satu cermin panjang tau. Cermin panjang ni untuk kalau kita orang dah pakai baju loreng nanti kan kena kemas. So untuk kita orang cek penampilan diri masing-masing, macam cek penampilan kita orang lah, kemas ke tak kan. Aku rasa tu kegunaan cermin panjang tu. Tapi masa tu aku terpandang kat bahagian
cermin tu aku terpandang satu lembaga. Aku tak tahu sama ada hitam ke putih, aku tak ingat, tapi ada lembaga kat dalam cermin tu. Tapi aku macam buat cepat lah, cakap Ina kita jumpa belum kau punya slipper? Cuma dah jumpa, cuma kita balik tempat kerja lagi kan, habis pula tak sempat tak buat persembahan. Konon-konon ni nak buat ajak borak lah kan, sebab aku rasa masa tu nak bubur jantung aku ni. Memang kau bayangkan lepas satu-satu tadi kucing tu, lepas tu dah lalu kat situ, memang rasa seram, masa kena perhatikan masa kat dalam macam laluan itu kan. Lepas tu nampak bayang-bayang tu bunyi ranting tu lagi, dia macam musik tau, macam dia tak tunjukkan diri dia, tapi yang aku tak tahu lah bayang-bayang tu perasaan aku ke apa, tapi nampak lah macam sekilas kat cermin tu tau. Lepas tu kita pun ajak borak-borak, weh kau ni apa macam mana, aku pun rasa aku borak-borak dengan kawan aku. Lepas tu sampai kat dewan makan kan, aku dah tak sempat-sempat dah, ni aku perasan tak tadi yang kucing tu semua, aku perasan dulu aku sebenarnya takut dengan tu tau. Kita sebenarnya takut, aku pun tak tahu kenapa kita melangkah kaki pula balik gedung masa tu. Aku cerita lah kat kawan-kawan lain, lepas tu cakap lah, aku tak sempat lagi cerita pasal yang bayang-bayang yang kat apa tu, kita punya dinding tu. Kawan aku cakap, kau perasan kat bayang-bayang yang dia kata terbang tau, aku ingat aku seorang nampak tau. Lepas tu bila dia cakap tu, aku cakap, kau perasan ni punya, aku ingat kau tak perasan. Yelah takkan nak tengok lah, kita dua orang nanti kat situ. Otak nanti yang kalau apa-apa hal kita nak minta tolong siapa kan. Sebenarnya aku pun pernah kena kacau juga kat camp ni, dan lagi real, okay? Aku pernah kena, dan kawan-kawan, antara kawan 9 orang kat aku ni pun kawan aku pernah kena. Nama dia Siti kat KL. Kalau dia tengok video aku, dia tengok ke kan, dia tak tengok ke. Tapi aku bakal cerita kita orang yang kenangan kita orang kat PLKN lah. Okay, cukup untuk video kali ni. So korang tolong subscribe video aku, sokong channel aku, okay, untuk aku cerita lagi cerita-cerita yang seram. Mungkin aku akan ubah konten aku lepas ni, tapi buat masa ni aku lagi suka nak cerita pengalaman seram aku, cerita pasal pengalaman hidup aku. So aku akan cerita kat korang, so harap korang sokonglah channel aku. Okay korang, bye, assalamualaikum.